Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu sekalian? Cikgu harapkan semua pelajar cikgu berada dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk pembelajaran yang berikutnya bagi subjek sejarah tingkatan 4 bab 3 konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Baiklah, hari ini kita akan pelajari satu lagi subtajuk di bawah bab 3 iaitu 3.7 perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Perjuangan rakyat di negara kita dalam menentang pendudukan Jepun dapat dilihat melalui perjuangan oleh Regimen Askar Melayu, penentangan oleh MPAJA, penentangan oleh Force 136, penentangan secara individu dan seterusnya gerakan anti-Jepun di Sarawak dan juga di Sabah. Kita lihat kepada perjuangan oleh Regimen Askar Melayu yang menjadi benteng pertahanan tanah air kita. Perjuangan oleh Regimen Askar Melayu dapat dilihat melalui batalion kedua Regimen Askar Melayu yang telah bersama-sama dengan tentera British menentang pendudukan dan juga pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Malah, perjuangan Regimen Askar Melayu ini juga dapat dilihat ketika mereka menentang pendudukan tentera Jepun di Singapura, sehinggakan semangat juang yang tinggi oleh Regimen Askar Melayu ini diakui oleh Lieutenant General A.E. Percival iaitu Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu, yang mana beliau menyifatkan semangat juang anggota Regimen Askar Melayu ini merupakan contoh keteguhan dan ketahanan yang akan menjadi inspirasi kepada generasi akan datang. Baiklah, gambar-gambar yang pelajar-pelajar dapat lihat pada paparan slide ini merupakan anggota ataupun pegawai bagi Regimen Askar Melayu, iaitu yang pertama Lieutenant Adnan Saidi. Untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, kisah perjuangan oleh Lieutenant Adnan Saidi ini sebenarnya suatu ketika dahulu pernah difilmkan, dan jika pelajar-pelajar berminat, pelajar-pelajar bolehlah mencari ataupun mendownload di internet berkaitan dengan filem Lieutenant Adnan untuk ditonton. Seterusnya, pegawai yang kedua ialah Lieutenant Ibrahim Ala Dita MC, dan anggota Regimen Askar Melayu yang ketiga adalah Corporal Yaakob bin Biding. Dan perjuangan semangat juang yang ditunjukkan oleh mereka ini sepatutnya kita contohi. Seterusnya kita lihat pula perjuangan dalam menentang pendudukan Jepun yang dilakukan oleh MPAJA. Kekejaman yang dilakukan oleh tentera Jepun menyebabkan sebahagian daripada orang Cina telah mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya bagi mengelakkan diri mereka daripada disiksa dan juga dibunuh oleh tentera Jepun. Akhirnya pihak PKM telah bersetuju untuk menubuhkan MPAJA ataupun Malayan People's Anti-Japanese Army, yang mana anggota mereka ini akan dilatih oleh tentera British, dan seramai 165 orang ahli PKM telah diberikan latihan oleh pihak British di sekolah latihan khas di Singapura untuk melakukan kerja-kerja sabotaj dan juga perang gerila terhadap Jepun. Untuk makluman pelajar-pelajar, gerila ini bermaksud peperangan yang dilakukan secara bersembunyi dan dalam kumpulan yang kecil. Ahli PKM ini telah pun dihantar ke Tanah Melayu bagi melakukan operasi penentangan terhadap Jepun, dan mereka telah berjaya menubuhkan 8 regimen MPAJA yang beroperasi di Tanah Melayu. Pihak MPAJA telah menjalinkan kerjasama dengan
Force 136, yang mana Force 136 ini yang mewakili tentera British telah pun memberikan bantuan berbentuk senjata, ubat-ubatan, kewangan dan juga latihan ketenteraan kepada ahli MPAGA bagi melawan pihak Jepun. Seterusnya, MPAGA juga telah mengadakan kerjasama dengan Parti Kuomintang ataupun KMT, yang mana KMT ini merupakan salah sebuah parti yang terdapat di negara China. Terdapat gerila dalam kalangan orang Cina yang telah dipengaruhi oleh parti KMT ataupun Parti Kuomintang ini untuk menentang pendudukan Jepun di utara Tanah Melayu. Gerila KMT ini juga telah bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak MPAGA dan juga PKM bagi menentang pendudukan Jepun. Bagi mengatasi tentangan oleh MPAGA ini, tentera Jepun telah menggunakan khidmat polis dan juga tentera Melayu. Dan tindakan pihak Jepun menggunakan polis dan tentera Melayu ini akhirnya telah menimbulkan ketegangan kaum, kerana sebagaimana yang pelajar tahu, MPAGA ini kebanyakannya terdiri daripada kaum Cina. Seterusnya kita lihat perjuangan oleh pasukan Force 136. Anggota Force 136 telah mendapat latihan di India dan juga di Sri Lanka. Mereka telah dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam dan juga payung terjun melalui terjunan daripada kapal terbang. Antara anggota terawal Force 136 di Tanah Melayu ialah Major Tengku Mahmud Mahyidin, Lieutenant Tengku Yusof Tengku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail dan Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Penlibatan anggota Force 136 dalam menentang pendudukan Jepun dapat dilihat melalui peranan mereka di Ulu Perak, yang mana Force 136 telah berjaya menubuhkan askar Melayu setia dengan dibantu oleh pegawai daerah Gerit iaitu Kapten Muhammad Saleh bin Haji Sulaiman. Force 136 juga telah memainkan peranan dalam penentangan terhadap Jepun di Pahang. Di Raut Pahang, Force 136 telah berjaya menubuhkan pasukan gerila Wataniah Pahang dengan dibantu oleh Yuk Mahidin, iaitu pegawai daerah Raut Pahang. Seterusnya, Force 136 juga telah memainkan peranan menentang pendudukan Jepun di Kedah, yang mana mereka telah berjaya menubuhkan gerila Melayu Kedah dengan dibantu oleh pegawai daerah Kedah dan juga Tunku Abdul Rahman. Penglibatan Force 136 dan Pertubuhan Gerila Melayu telah mengadakan kerjasama untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia. Antaranya ialah mengumpul maklumat, melakukan sabotaj, menyebarkan propaganda dan juga membuat persiapan untuk melancarkan operasi Zipper. Operasi Zipper ini merupakan operasi serangan secara besar-besaran bagi menawan semula Tanah Melayu daripada pendudukan Jepun. Baiklah, kita pergi kepada perjuangan yang keempat, iaitu perjuangan ataupun penentangan secara individu. Sebelum ini kita sudah lihat perjuangan dalam bentuk kumpulan dan juga berorganisasi seperti Force 136, MPAGA dan juga Regimen Askar Melayu. Dan kali ini kita akan lihat pula penentangan secara individu yang dilakukan oleh yang pertama, Gurchen Singh. Beliau merupakan seorang anggota polis sebelum pendudukan Jepun. Antara tindakan Gurchen Singh dalam menentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu adalah dengan menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran beliau iaitu Lion of Malaya.
Risalah yang disebarkan ini memberitahu kepada penduduk tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun di tanah Melayu. Malah, Gu Cheng Sing juga pernah menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai seorang wartawan. Beliau turut mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang mana telah menjejaskan pengangkutan pihak Jepun. Akhirnya, Gu Cheng Sing telah ditangkap oleh Kempetai. Kempetai ini merupakan polis tentera bagi pihak Jepun. Setelah beliau dikhianati, tetapi beliau akhirnya berjaya melarikan diri ke Burma sehinggalah tamat perang di tanah Melayu, sehinggalah tamat perang dunia yang kedua. Seterusnya, penentangan secara individu juga turut dilakukan oleh C.B. Kategasu. C.B. Kategasu ini merupakan seorang jururawat dan beliau telah bersama-sama dengan suaminya iaitu Dr. Abdon Clement Kategasu dengan mengadakan kerjasama iaitu dalam bentuk memberikan bantuan ubat-ubatan dan juga perkhidmatan perubatan kepada pasukan gerila anti-Jepun. Malah, C.B. Kategasu juga telah menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Untuk makluman pelajar-pelajar, alat telekomunikasi seperti radio merupakan alat yang diharamkan semasa pendudukan Jepun. Namun, C.B. Kategasu dan suaminya telah ditangkap apabila kegiatan mereka terbongkar. Dan semasa dalam tahanan, mereka telah disiksa sehingga suaminya meninggal dunia. Dan kita lihat pula kepada gerakan terakhir penentangan terhadap Jepun iaitu gerakan anti-Jepun di Sarawak dan juga di Sabah. Yang pertama, penentangan di Sarawak yang dilakukan oleh ataupun dikenali dengan nama Operasi Semut. Operasi Semut merupakan satu operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia yang merupakan kempen yang dilakukan oleh tentera bersekutu. Tentera bersekutu ini kalau pelajar-pelajar masih ingat lagi, kita pernah belajar ketika awal bab 3 dahulu. Operasi ini telah dijalankan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia ataupun Australian Service Reconnaissance Department, SRD. Antara operasi yang dijalankan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia ini ialah yang pertama, mengumpul risikan dan yang kedua, melatih orang tempatan di Sarawak untuk melancarkan perang gerila terhadap Jepun. Dan pada bulan Mei tahun 1945, anggota SRD yang terdiri daripada tentera Australia, British dan New Zealand telah mendarat di kawasan tengah dan juga timur laut Sarawak. Mereka telah mengambil orang Kayan, Kenyah, Kelabit, Murut dan Iban sebagai anggota gerila Semut. Gerila Semut sangat penting dalam melawan pendudukan Jepun kerana mereka amat mengetahui tentang selok-belok bumi Sarawak. Dan gerakan anti-Jepun yang seterusnya akan kita pelajari adalah di Sabah, iaitu pemberontakan Jesselton. Jesselton ini merupakan nama lama bagi kota Kinabalu. Pemberontakan Jesselton juga dikenali dengan nama pemberontakan Double Tent yang diketuai oleh Albert Kwok. Antara peranan Albert Kwok yang juga dikenali dengan gelaran Gerila Kinabalu ialah melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis dan juga kemudahan tentera diraja Jepun. Malah, Albert Kwok juga telah melakukan pembunuhan terhadap tentera Jepun di Jesselton, Kota Beluk, Menggatal dan juga Tuaran. Dan sebagai tindak balas,
pihak Jepun telah melancarkan serangan balas dengan pantas dan juga kejam. Mereka telah melakukan serangan dan juga mengebom perkampungan di pesisiran pantai. Mereka turut melakukan soal siasat dan juga menyeksa hingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan pemberontak. Seterusnya di Sabah juga terdapat pasukan gerila anti-Jepun yang dipimpin oleh Datu Mustafa bin Datu Harun. Baiklah pelajar-pelajar, sebagai rumusannya, perjuangan rakyat menentang Jepun adalah akibat kekejaman dan kesengsaraan yang dilakukan oleh pentadbiran tentera Jepun. Dan penentangan ini sebenarnya melibatkan semua kaum di negara kita yang telah melakukan perjuangan sama ada secara berorganisasi maupun secara perseorangan. Baiklah pelajar, setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Diharapkan semua pelajar sudah pun memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.